Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aning Akimi bin Helmi. Bernombor metrik E2020102724. Saya mengambil diploma Sains Sukan dan Kejurulatihan. Hari ini saya akan membentangkan subjek Bahasa Melayu BMK 2012. Saya akan membentangkan tajuk proses penyusunan semula. Perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan terbitlah ayat yang baharu tetapi membawa makna yang sama, mengakibatkan berlakunya perubahan atau pengungguran pada kata-kata tertentu dan wujud penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. Contohnya, 56. Budak-budak itu merayau-rayau di kawasan perumahan kami. 56A. Merayau-rayau budak-budak itu di kawasan perumahan kami. 56B. Di kawasan perumahan kami, budak-budak itu merayau-rayau. Ayat 56A berstruktur SPCAT. Ayat 56B pula berstruktur PSCAT. Dan ayat 56C berstruktur CAT-SP. Perubahan susunan unsur ayat daripada 56A kepada 56C terjadi disebabkan pemindahan predikat. Ayat tanpa melibatkan penambahan unsur akan mengubah intonasi tetapi tidak mengubah makna ayat. Terdapat 3 jenis penyusunan semula. Yang pertama ialah penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Yang kedua, penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Dan ketiga, penyusunan semula melalui ayat songsang. Penyusunan semula frasa nama subjek melalui proses pempasifan. 57. Tukang kebun membakar sampah. 57A. Sampah dibakar oleh tukang kebun. Ayat 57 ialah aktif manakala 57A ialah pasif. Ayat 57, sampah merupakan objek dalam aktif manakala 57A berfungsi sebagai ayat pasif. Perubahan bentuk imbuhan kata kerja iaitu men menjadi di dan sendi nama oleh melalui frasa nama tukang kebun. Contoh lain frasa nama subjek. 58. Pihak berkuasa telah menangkap penjenayah itu. Penjenayah itu ditangkap oleh pihak berkuasa. 59. Sarah menyediakan bunga rampai. Bunga rampai disediakan oleh Sarah. Contoh yang seterusnya. Nombor 60. Saya membeli rumah itu. 60A. Rumah itu saya beli. 60B. Saya beli rumah itu. Boleh berlaku dalam ayat pasif orang pertama dan orang kedua. Ayat pasif seperti 60A di bawah terbit daripada ayat aktif 60. Subjek ayat 60 ialah ganti nama diri pertama. Melalui proses penyusunan semula, frasa nama objek iaitu rumah itu dikedepankan menjadi ayat pasif 60A. Struktur ayat pasif 6A masing boleh mengalami proses penyusunan semula melalui proses penyongsangan hingga terbentuk ayat pasif seperti 6B. Penyusunan frasa nama sebagai objek. Objek dalam ayat dipindahkan tempatnya. Penyusunan frasa nama, objek yang melibatkan dua objek iaitu objek tepat dan objek CP. 61. Abang membelikan adik baju. 61A. Abang membeli baju untuk adik. Ayat 61 mengandungi dua objek iaitu adik sebagai objek tepat dan baju sebagai objek CP. Dapat disusun semula untuk menerbitkan ayat 61A dengan memindahkan objek CP baju selepas kata kerja transitif membeli lalu menjadi objek tepat. Kata kerja 61A berubah-ubah bentuk daripada men, kan dan men sahaja. Selain itu, objek tepat pada 61 dipindahkan ke bahagian akhir yang didahului oleh kata seni nama untuk seperti ayat 61A. Penyusunan semula melalui ayat songsang pula. Nombor 62. Dia akan menduduki peperiksaan SPM tahun depan. 62A. Tahun depan dia akan menduduki peperiksaan SPM. 62B. Dia tahun depan menduduki peperiksaan SPM. Unsur keterangan waktu dalam ayat 62 iaitu tahun depan hadir di akhir ayat. Unsur keterangan tersebut dalam ayat 62A berada di awalan ayat kerana difokuskan. Dalam ayat 62B, penyusunan semula
dilakukan dengan meletakkan unsur keterangan tahun depan di antara dia dan akan menduduki peperiksaan SPM. Klausa keterangan dalam ayat majmuk keterangan dapat dipindahkan ke awal ayat. 66. Dia sudah pergi ke kedai ketika anaknya sampai. 66A. Ketika anaknya sampai, dia sudah pergi ke kedai. Klausa keterangan ketika anaknya sampai diletakkan di hadapan klausa bebas. Dia sudah pergi ke kedai dalam ayat 66A untuk dijadikan ayat penegasan dalam ayat itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.